sektor yang terjejas. Sehubungan itu, pengendali hotel, agensi pengebaraan dan pelancongan, premis dan kompleks memberi belah, pusat-pusat konvensyen, taman tema dan pejabat syarikat penerbangan tempatan layak menerima diskaun bil elektrik sebanyak 10% selama 3 bulan tambahan antara bulan Julai sehingga September 2021. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan Anda bersama-sama saya Ziana akan terus mengendalikan untuk program Grad TVET waktu ini dengan topiknya TVET MARA di Persada Global. Dan bersama-sama kita hari ini ialah Encik Syamsul Azwan bin Halim yang merupakan Ketua Program Acuan Suntikan Plastik daripada KKTM Balik Pulau. Dan turut bersama kita juga pada hari ini ialah Encik Muhammad Amirul Hafiz bin Ibrahim, Fellow Analysis and Test Engineer Intel Teknologi Malaysia Sdn Bhd yang juga merupakan alumni KKTM Balik Pulau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Syamsul. Encik Muhammad Amirul. Waalaikumsalam. Akhirnya dengar juga suara. Okey, baik. Kita nak cerita tentang TVET MARA di Persada Global ni, tapi sebagai permulaannya saya nak tanya Encik Syamsul Azwan terlebih dahulu. Bila kita sentuh tentang skop pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET ni secara dasarnya, sejauh mana ia boleh berimpak kepada pembinaan hala tuju kerjaya am? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada puan penyampai dan juga Bernama Radio pada petang ini kerana sudi memberi laluan kepada saya untuk tampil ke udara bersama dengan student saya juga ni, saudara Amirul ni. Ya. Okay. Sesungguhnya saya amat menantilah dan teruja untuk udara pada petang ini bagi membincangkan TVET MARA di Persada Global dan saya harap perbincangan dan juga perkongsian pada petang ini dapat memberi manfaat kepada mereka yang sedang mendengar pada petang ini, insyaAllah. Jadi sedikitlah sebelum saya masuk ke dalam persoalan yang telah diajukan kepada saya, saya sendiri mewakililah KKTM Balik Pulau secara khususnya, di mana merupakan sedikit latar belakang bagi KKTM Balik Pulau. KKTM Balik Pulau merupakan satu-satunya KKTM yang berada di utara Semenanjung dan kami di sini sejarah penubuhannya adalah bermula pada tahun 2005 dan hingga sekarang berada di KKTM, berada di Balik Pulau, Pulau Pinang, dan kami menyediakan pembelajaran dan dalam bidang mekanikal pembuatan dan juga mekatronik selaras kepesatan sektor pengindustrian dan perkilangan di utara Semenanjung ni, iaitu bagi kawasan Bayi Lepas, Bamperai, Batu Kawan dan juga Kudim, Kedah. Berbalik pada persoalan yang telah diajukan tadi, sejauh mana impak hala tuju kerjaya dalam TVET MARA ini, suka saya menyatakan asasnya adalah kita nak kurangkan kebergantungan kepada tenaga mahir dari luar, di mana tenaga mahir ini diperlukan dan kita menyasarkan selaras dengan sasaran kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan tersebut. Kalau mengikut sasaran kerajaan sekarang ini pada tahun 2030, kita menyasarkan peningkatan sebanyak 35% bagi kebergantungan ini kepada tenaga mahir tempatan. Jadi memang kita ke arah mencapai sasaran tersebut, dan sasaran keduanya yang telah ditetapkan oleh kerajaan adalah lepasan SPM yang akan menyambung pengajian dalam aliran TVET ini sebanyak 60%. Itu kita punya sasaran dan saya rasa impaknya amat tinggilah, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, sekarang ini kita nak bersama-sama Encik Amirul Hafiz pula. Encik Amirul. Encik Amirul, dengar tak? Hello. Okey, dengar ya suara saya? Ya. Okey. Putus kejap. Okey, tak ada masalah. Sebelum kita sentuh tentang kejayaan dalam kerjaya bila dah belajar di TVET dan sebagainya, kita nak tahu sekarang ni macam mana Cik Amirul
boleh memilih KKTM Balik Pulau untuk sambung pengajian selepas SPM. Dalam banyak-banyak tempat, kenapa pilih KKTM Balik Pulau ni? Cerita. Okey, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Ribuan terima kasih kepada atas jemputan daripada pihak Bernama Radio dan juga Mara khususnya. Okey, sejujurnya saya habis je tamat pengajian sijil penilaian Malaysia tu, saya tak tahu menahu pun adanya program TVET melalui program Mara ni. Jadi memang tak ada langsung dalam list saya untuk sambung belajar ke KKTM. Okey, jadinya saya masih ingat masa tu ada kawan saya, dialah yang sebenarnya yang trigger saya untuk masuk belajar di dalam bidang TVET Mara ni. Yang mana dia call saya selepas dia habis je seminggu, minggu suai kenal. Okey, pendaftaran selepas minggu kita akan melalui proses orientasi, and then dia ajak saya berbual. Jadi bila saya pergi ke college, benda pertama yang saya nampak dekat situ adalah dari segi ketenangan, yang mana bila saya dekat college tu, saya duduk dengan dia berbual di tempat penginapan pelajar tu. Saya tengok dekat depan kiri kanan tu kehijauan tau, sebab dia punya konsep college ni dekat situ sangat menarik. Sebab saya suka nature, and then juga bila kita jauh pandang ke depan tu, kita nampak laut dekat depan tu. So itu antara faktor kenapa saya boleh pilih. Dan faktor lain adalah kerana belajar di KKTM ni, belajarnya percuma. Bila kita habis belajar, okey, selama sepanjang pengajian selama 3 tahun tu, kita zero hutang. Kita tak ada hutang pengajian. Okey, jadi itu yang membuatkan saya rasa okey, dekat mana lagi tempat yang saya boleh belajar dengan tanpa perlu bayar apa-apa, malah penginapan percuma, makan minum ditanggung, dan juga dapat allowance lagi. Okey, dapat allowance sebagai belajar lagi. Okey, dan yang poin terakhir adalah bila mana sebenarnya walaupun atas beberapa faktor tu saya berdaftar belajar di KKTM, tapi ada juga saya still lagi masih skeptikal masa tu. Betulkah ini tempat ataupun institut yang saya boleh nak belajar, yang saya boleh orang kata terbang lebih tinggi? Kenapa sebelum ni pernah dimomokkan dengan maklumat lain ke? Saya pun sebenarnya saya agak skeptikal bila kita dengar bidang kemahiran ni kan. Bidang kemahiran ni satu bidang yang untuk pelajar yang agak ketinggalan dari segi akademik semua tu. Jadi itu antara poin-poin yang saya agak skeptikal. And then bila saya masuk tu, saya nampak, oh my god, ada pelajar IKM dalam tu yang sambung belajar di KKTM. Okey, daripada bidang sijil ke bidang diploma. Okey, maknanya tapi sebenarnya itu yang uniknya belajar di KKTM. Okey. Saya nampak pelajar IKM ni sebenarnya bila dia sambung belajar, dia lebih matang. Okey, dia lebih matang dari segi pemikiran sebab dia dah melalui fasa lain. Fasa yang selepas SPM dia dah belajar dan dia lebih matang. Okey, kita bergaul dengan kawan-kawan macam tu. Dan in fact, sebenarnya dalam kelas saya pun masa tu ada 2 pelajar, okey, kawan saya sendiri yang datang daripada MRSM. So, nak menunjukkan yang sebenarnya bidang TVET Mara ni bukan hanya untuk yang lepasan yang kurang bernasib baik dari segi akademik, tapi juga untuk pelajar-pelajar yang memang cemerlang dari segi akademik. And then poin terakhir adalah bila mana dalam sebulan macam tu selepas saya mendaftar belajar di KKTM, yang tu yang membuatkan saya yakin betul KKTM Balik Pulau ni adalah tempat yang betul untuk saya teruskan belajar, yang mana pihak college menjemput senior saya, okey, datang ke college untuk memberi taklimat, berkongsi. Dia yang pada masa tu tengah belajar di tengah bercuti balik daripada United Kingdom. Jadi saya nampak, oh sebenarnya betul lah boleh dapat sambung belajar ke overseas walaupun di KKTM. Okey, so itulah faktor kenapa saya akhirnya memilih untuk berada di Kolej Kemahiran Tinggi Mara ni. Maknanya memang tak salah tempat. Memang betul lah tu tempat tu kan. Dah masuk, tak kenal pun tak cerita. Dah masuk dalam tu barulah tahu kan. Sebelum ni persepsi mungkinlah tak betul. Tapi sekarang ni bila dah masuk, dah alami sendiri, dah tengok kawan-kawan sendiri, maknanya memang hebat ya, graduan TVET itu sendiri. Baik, dalam masa yang sama, Encik Amirul, selepas pengajian adakah terus dapat tempat dalam industri ke atau terpaksa
belajar lagi ke, ambil kursus apa-apa lagi ke, atau memang terus disambar oleh pihak industri? Okey, menarik soalan tu. Okey, jawapannya ya dan tidak. Tidak, kenapa? Sebab masa saya di latihan industri, semester 6, semester akhir kita pelajar akan pergi masuk ke latihan industri. Di latihan industri tu sendiri, masa tu saya dah di offer untuk datang interview belajar ke overseas. Wow, pantas. Jadi dan supervisor saya sendiri pun bila dia tahu berita tu, so dia awal-awal dah cakap, saya takkan offer you kerja dekat sini, go for it, pergi sambung belajar dekat UK kan. So sebab tu dia tak offer saya untuk sambung belajar. Tapi still selepas saya keluar daripada pusat latihan industri tu di kilang saya tu yang saya bekerja tu, saya macam tak puas hati. Saya rasa macam oh my god, kita ada lagi dalam 3 ke 4 bulan sebelum saya fly ke UK. Saya nak test market juga kan, betul ke yang orang cakap graduan TVET ni laku kan, orang kata ada value. So apa yang saya buat, saya go for interview. Saya pergi interview di beberapa company dan alhamdulillah semua company yang saya pergi interview semua saya dapat offer untuk bekerja. Okay, dan mungkin izinkan saya untuk cerita sedikit pengalaman. Ya, boleh. Masa saya di latihan industri. Okey, saya latihan industri saya di Malaysian Automotive Lighting di Pulau Pinang lah, di Bayan Lepas. So yang mana masa saya di situ, okey, pengalaman yang sangat indah pada saya adalah saya diletakkan dalam Department Facilities and Maintenance, okay, yang menjaga the whole building. Okay, macam dekat stesen bernama radio kan, bangunan tu dia mesti ada department yang menjaga facilities. Betul. Kalau ada trip ke kan, kalau ada whatever lah, semua dia akan panggil. Dan uniknya team facilities maintenance ni, department ni, dia akan ada master key yang dia boleh access ke semua tempat dalam bangunan tu. Jadi saya ambil peluang tu untuk saya pergi. Bila je ada je masalah berkaitan dengan maintenance building, katakan di kawasan design team, design department, saya masuk. Dan bila saya masuk, saya nampak, saya tengok lah, yelah kita ni mata liar sikit. Jadi saya curi-curi tengok kan pekerja tu buat kerja, saya tengok ini design team yang sama digunakan dekat kolej saya. Okey, jadi kalau kata saya ditempatkan dekat situ pun, saya boleh untuk buat sebab saya pernah tengok dan saya pernah guna sendiri pun software design tu. Dan itu satu. And then bila saya pergi pula dekat bahagian lepas dia design, dia akan transfer design tu ke bahagian kita nak cakap bahagian end product lah. Okay, untuk dia build manufacture end product yang mana kita panggil injection molding. Okay, lampu kereta tu, headlamp tu, okay, dia buat lampu kereta, one of the part. Headlamp tu dia akan bila dia buat tu pun saya tahu. Sebab apa? Di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau ni kita memang dieksposkan. Okay, kita pernah tengok mesin tu dan kita tahu apa yang dia buat injection molding tu. Okay, and then bila mana saya pergi pula masuk dekat production line. Okay, kalau kita pernah tengok iklan-iklan di TV kan dalam bidang otomotif ni, mungkin kita akan nampak ada tangan robot dalam kilang-kilang pembuatan kereta ni, okay, otomotif. Itu pun saya tahu untuk operate. Okay, sebab saya pernah belajar. Bukan setakat kita tahu, saya pernah belajar dan saya boleh operate kalau saya diberi peluang untuk operate robot tu sendiri. Dan juga segala sensor yang digunakan dalam production line tu saya tahu untuk guna segala peralatan yang ada dekat situ. Nak menunjukkan yang KKTM Balik Pulau ni pada hemat saya memang satu tempat yang tenaga mahir dah design very holistically secara menyeluruh. Yang mana bila you keluar daripada sebagai graduan, keluar ke industri, you are free, you are flexible. Okay, dia didik you menjadi selain daripada modal insan yang berguna kepada masyarakat. You are flexible. Mana-mana you pergi tempat pun you tak takut. Okay, so itulah sedikit sebanyak pengalaman dalam latihan industri. Menarik, letaklah campak lah mana-mana pun kan, boleh hidup macam tu kan. Segala-galanya di hujung jari saja. Memang macam kacang sekali pandang. Dah tahu dah macam mana kan. Okey, Syamsul, dari segi skop kemahiran latihan yang ditawarkan, diploma teknologi kejuruteraan pembuatan ataupun acuan suntikan plastik, dan yang ditawarkan ketika pelajar-pelajar ni mengikuti pengajian di KKTM Balik Pulau, apa skop kemahirannya? Perincikan sedikit.
Okey, sebelum saya perincikan yang soalan yang telah diajukan, syukur jugalah saya ingin mewawarkan di KKTM Balik Pulau. Kita di sini ada 5 program diploma yang kita tawarkan. Salah satunya adalah diploma teknologi pembuatan acuan susukan plastik, seperti yang penyampai katakan tadi. Dan kita ada lagi diploma teknologi pembuatan acuan tekan, stamping die, diploma teknologi pembuatan dekat bentuk produk, dan juga diploma teknologi pembuatan. Dan saudara Amirul dulu ni bekas pelajar diploma mekatronik industri. Okey. So memang apa yang diperkatakan oleh saudara Amirul tadi saya amat setuju. Memang penyediaan kita dari segi teknologi, kemahiran amat menyeluruh di KKTM Balik Pulau ini. Berbalik kepada diploma teknologi acuan susukan plastik, saya selaku ketua program di sini, secara umumnya saya nak ringkaskan. Contoh produk tadi pun Amirul dah sebut, iaitu lampu kereta, kan, lampu kereta. So teknologi dah berubah. Kalau dulu lampu kereta asal materialnya adalah kaca, sekarang ni beralih kepada plastik. Oleh kerana aerodinamiknya, reka bentuk lampu kereta itu membuatkan industri plastik ini berkembang dan terus berkembang. Dan diploma teknologi acuan susukan plastik ini memang amat-amat diperlukan dan amat-amat luas pasaran kerjanya. Sebagai contoh dalam industri otomotif, dalam sebuah kereta, hampir 50% adalah barangan terdiri daripada plastik. Kalau tengok bumper keretanya, kemudian dashboard, sisi cermin tepi dan sebagainya. Kebanyakan adalah plastik. Dan sekarang ini teknologi telah berubah ke arah penggunaan material plastik. Dan dalam kajian saya di Jerman sekarang ni, di bahagian enjin sahaja sekarang ni yang tinggal besi. Sekarang ni 100% kalau tengok ada smart car di Jerman tu, pintu dia pun plastik, bonet dia pun plastik, dan masih lagi dalam kajian untuk kemajuan akan datang. Mungkin dalam 5 atau 10 tahun lagi akan terhasilnya sebuah kereta yang mungkin plastik boleh saya katakan. Dan dalam diploma acuan susukan plastik ini, MARA telah menetapkan bahawa plastik acuan susukan plastik ataupun dalam bahasa Inggerisnya plastic injection molding adalah salah satu cara pengeluaran produk plastik. Umumnya kita tahu ada 3 proses. Yang pertamanya plastic injection molding untuk produk-produk yang saya katakan tadi. Yang keduanya adalah proses blow molding untuk penghasilan produk-produk seperti botol mineral, botol shampoo dan juga botol bekas air. Itu menggunakan proses blow molding, dan akhir sekali adalah proses extrusion, pipe plastik. Okey, senang cerita juga senang cerita kalau bidang ni sememangnya punya prospek kerjaya yang sangat baik, berpotensi luas sebenarnya. Betul ya? Sangat menarik dan sangat-sangat luas, dan permintaannya adalah amat tinggi, kalau boleh saya katakan di sini. Dari skop pembelajaran pun kita memang menekankan praktikal, dan kita menekankan praktikal 70% dan 30%. Dan asas TVET kita ni dah lama dah kita buat, daripada zaman IKM hinggalah zaman KKTM kelangsungannya. Dan kita mengamalkan 70% adalah praktikal dan 30% adalah teori. So, berapa tahun? Saudara Amirul tu dia campak kat mana-mana bahagian tu, insya-Allah dia tak ada masalah, boleh berjalan. Tak ada masalah. Tempoh pengajian berapa lama ni? Berapa tahun? Tempoh pengajian 3 tahun termasuk latihan industri, dan kita menawarkan dari peringkat umur 18 hingga 40. Menariknya bekas student saya ada yang umur 27 dan berkahwin. Masih lagi join. Okey, baik. Cik Amirul, bagaimana KKTM BP dan MARA sendiri? Kalau dari segi pembelajaran di bidang diploma teknologi acuan susukan plastik ini, memang cara penggunaan, kaedah pengalian memang menggunakan teknologi dan terkini lah kita sediakan. Kita juga sentiasa update lah kita punya kurikulum dari semasa ke semasa melalui bengkel MTAC, iaitu MARA Technical Advisory Committee, di mana kita menjemput pendek-pendek dan juga pemain industri untuk hadir dan memberi
input-input yang terkini untuk penambahbaikan kurikulum kita. Okey, saya nak dapat lebih lagi input bersama-sama Cik Amirul. Cik Amirul, bagaimana KKTMBP Damara bantu Cik Amirul untuk jadi seorang profesional yang berjaya dalam bidang TVET? Secara ringkas saja. Bagaimana? Okey, berbalik kepada apa yang saya bincangkan tadi, perkongsian saya tadi, sebenarnya sebagai graduan TVET di KKTM Balik Pulau, TVET Mara ni khususnya, bila mana kita ni dibentuk menjadi seorang yang fleksibel, bila kita bercakap tentang teknologi, bidang engineering, definitely tak ada benda lain, you kena jadi fleksibel kan, dengan dinamiknya perubahan zaman sekarang ni kan. Flexible is the key. So dengan flexibility tu sebenarnya dia banyak membuka ruang dan peluang untuk saya very free untuk saya jump to any area yang saya rasa saya boleh fly higher. So sebagai contoh sekarang saya di Intel kan, di global company. Mungkin saya boleh ambil satu contoh sebelum ni, saya pernah ada dalam satu position tu, saya tengok dah lama. Kenapa masih tak ada orang yang apply untuk interview. Jadi saya pun rasa macam why not I give a try. So bila saya masuk, saya long short story-nya, saya diterima masuk ke group tu. Maksudnya saya dapat offer kerja dengan team tu. Dan bila saya dah masuk, saya tanya dengan manager tu, kenapa terlalu lama nak dapat position ni kan? Kenapa saya diterima masuk? So jawapan dia mudah. Bukan tak ada yang apply, tapi sebenarnya dah ramai yang apply sebelum tu tapi tak layak. Walaupun dia orang ni dah bertahun lebih pengalaman daripada saya. Kenapa dipilih saya? Sebab dia nampak saya ni fleksibel. And one of the best key was manager saya ni dulu, dia adalah seorang pensyarah dan juga pernah mengajar dan juga berkhidmat di industri sebagai tenaga mahir dalam bidang mekatronik. So sebab tu dia tahu pelajar mekatronik memang fleksibel dan mana pun letak, definitely they can ramping up faster. So that's the key. Okey, dah terbukti dah pun. Baik, sekarang ni Cik Syamsul, apa perkara yang paling penting sekali yang mak ayah, ibu bapa atau pelajar ni mereka perlu bayangkan perjalanan mereka bila mereka bina karier yang lebih terjamin, bila mereka masuk dalam bidang grad TVET ni? Berikan sedikit bayangan untuk mereka. Seperti bayangan Amirul katakan tadi, peluang cerah, kemudian masa depan yang gemilang, dan saya tak dapat nafikan memang kejayaan ini memang amat diperlukan pada masa sekarang ni. Dan cuba bayangkanlah kalau saya dalam bidang industri injection molding sendiri, daripada maklumat saya daripada Malaysian Plastic Manufacturing Association, pengilang plastik sajalah di Malaysia ni hampir 1,000 pengilang yang berdaftar. Dan kami di sini di KKTM Balik Pulau ni untuk industri plastik ni cuma ada satu kursus untuk di peringkat promo sebagai mold maker, dan juga lagi satu pusat adalah BGMI yang menawarkan. Jadi bayangkanlah pasaran kerja untuk dua graduate ini untuk menampung peluang kerja. Begitu juga dengan diploma-diploma yang lain. Kami memang sentiasa tidak mencukupi permintaan. Kalau bayangkan setiap kali latihan industri, kami akan datang untuk mencari para graduan yang bakal untuk pergi ke latihan industri dan juga yang memerlukan kerja. Selalunya permintaan itu tidak cukup. Selain daripada itu, industri pekerjaan yang mereka pilih, pelajar juga cemerlang boleh sambung belajar, insyaAllah. So, seperti di Malaysia ini, dalam negeri dan juga luar negeri, penawaran kerja telah terlalu luas untuk mereka, dan juga untuk sambung belajar pun juga luas. Dan saya harap TVET ini tidak menjadi satu penghalang bagi mereka untuk memilih untuk kejayaan masa depan mereka. Okey, kita dah dengar sendiri apa yang dinyatakan oleh Encik Amirul, Encik Syamsul sendiri. Yang penting sekarang ni cuba ubah persepsi kita selama ni kan. Ingat pendidikan TVET ini bukan lagi pilihan yang kedua. Apa pun terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Syamsul dan Encik Muhammad Amirul kerana bersama-sama kami kongsi pengalaman, kongsi cerita apa yang bestnya belajar di TVET Mara. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Okey, itu dia kita baru saja bersama-sama Encik Syamsul Azwan bin Halim, Ketua Program-Program Diploma menerusi acuan suntikan plastik sebenarnya Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Balik Pulau, dan Encik Muhammad Amirul Hafiz bin Ibrahim, Fellow Analysis and Test Engineer Intel Teknologi Malaysia Sdn Bhd yang merupakan alumni KKTM Balik Pulau. Kalau anda nak dapatkan lebih lagi maklumat berkaitan dengan pengajian ke Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM, MARA Japanese Industrial Institute atau MJII, dan Institut Kemahiran MARA IKM, ada berita baik untuk anda, terutamanya lepasan SPM 2020 ya, kerana ada Karnival IPMA 2021 secara maya yang sedang berlangsung ketika ini sehingga 2 Julai 2021. Petugas KKTM, MJII dan IKM sedia menanti anda di Google Meet. Boleh terus ke love.tvetmara.edu.my. Pengambilan masih dibuka sehingga 30 Jun 2021. Terus dengar Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Kapsul Grad TVET.